diorang ni ada festival Bomena Bhutan. Apa benda tu? Kalau nak difahamkan secara senang, secara detail, adalah festival masuk bilik kekasih senyap-senyap. Yes. Alright. Tak percaya? Jom kita cerita. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Guys, kalau last week kita cerita pasal festival-festival yang agak menarik di Jepun, tapi kali ni kita nak cerita juga tentang boleh katakan festival ataupun tradisi pelik. Tapi kali ni kita move sikit. Jepun dah cerita, kali ni kita pergi dekat Afrika pula. Afrika ni pun tak kurang hebatnya. Nak gaduh-gaduh dengan Jepun ni, tradisi dia pun pelik-pelik boleh tahan. So korang kena stay tune sampai habis video untuk dapatkan informasi terbaru ni. Okay, so jangan lupa tekan like, subscribe dan juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Satu disclaimer, kalau anda sedang makan, berhentilah menonton video ini. Let's roll it. So guys, kita nak cerita, macam saya kata tadi lah, kita dah cerita Jepun. So kita datang ke tempat lain, kita move out ke mana? Ke Afrika lah. Macam saya kata tadi, tak alert lah korang ni. Okay, so kita tak nak buang masa, kita nak cerita terus guys. Kalau kat Afrika ni ada beberapa negara sebenarnya yang masih lagi meneruskan festival ataupun tradisi yang kita boleh anggap benda ni satu benda yang dahsyat lah, lain macam lah kan. Okey, negara yang pertama yang kita nak borakkan tentang festival yang diorang lakukan adalah Festival Grewol. Grewol ni apa benda? Kalau korang nak tahu, kalau Grewol ni ditranslatekan ke bahasa kita, ini adalah pertandingan jejaga kaca. Lelaki handsome. Maksudnya dia macam kira kalau kata kat Malaysia ni hero remaja lah. Dekat Nigeria ni namanya Grewol. Okey, di Nigeria diorang ni ada satu suku kaum, nama suku kaum dia Wudaibi. Yang diorang ni ada mengamalkan tradisi melakukan pertandingan ini bukan saja di peringkat-peringkat kampung, tapi dekat town diorang, dekat bandar diorang dah popular dah dengan benda lah ni lah, dengan Grewol ni. Kalau kau nak tahu guys, Grewol ni kalau kau nak senang faham, macam aku cakap tadi hero remaja, tapi pada diorang punya perspektif lah, ia lebih dikenali sebagai pesta percintaan ataupun satu perayaan tradisi untuk diraikan dengan puak-puak suku kaum Tabu yang mendiami kawasan tengah Nigeria. And kalau kau nak tahu juga, Wudaibi ni merupakan salah satu puak yang diletakkan sebagai suku kaum Tebu. So kau faham lah Tebu tu apa maksud dia. Alright. So guys, pesta ini diraikan sebagai usaha untuk mencari jodoh dan memulakan kehidupan yang baru sebagai suami isteri. Namun begitu, ada pengkaji mengklasifikasikan pesta ini sebagai pesta mengekalkan bangsa kerana matlamat pesta ini adalah untuk mengekalkan zuriat bangsa tulen Wa'udi pula. Bangsa tulen Wudaibi. Sebab nama dia macam peserta big stage tu, Wa'odeh tu, ada macam Wudaibi. Okay, alright. Sebab tu ramai, kalau kau perasan lah kat dalam gambar-gambar ni kan, ramai orang yang memang nak masuk ke dalam pesta ni sebab tujuan utamanya nak cari pasangan hidup, terutamanya lelaki lah. So macam mana? Apa yang dia kena buat dekat dalam pertandingan tu? Okey, kebanyakan lelaki kat situ akan ambil peluang untuk bertata rias dan bersiap selama berjam-jam. Okey, apa yang dia orang buat? Biasa apa makeup yang dia orang letak? Dia orang tak adalah MUA ke apa. Tapi dia orang kebanyakannya akan membuat tattoo puak, cukur kepala, ada yang juga letak yang benda lah apa tu, yang emas tu, untuk dapat leher panjang, kepala lonjong, and dikenakanlah pelbagai perhiasan, rantai, cincin dan sebagainya. Dan tak asing juga ada di antara mereka yang mengecat wajah mereka dengan tanah liat merah. Sambil tu juga dia orang lipstick dek, dia orang warnakan bibir dia orang serta memakai celak hitam yang tebal. Okey, Kenapa dia orang ni beria gila? Maksudnya nak siap, nak cukur kepala, nak letak tanah liat apa semua. Sebab apa? Hadiah lah.
Pemenang untuk pertandingan Jejaga Kaca ataupun pertandingan Gere Wall ni, apa yang diorang boleh dapat? Apa reward diorang akan dapat kalau diorang menang? Reward dia adalah diorang boleh memilih mana-mana wanita yang juga sebenarnya juri kepada pertandingan tersebut untuk dijadikan sebagai sang isteri diorang. Itu dia orang punya ganjaran. Tak ada cash. Dia orang tak nak cash. Dia orang nak jadikan juri-juri tu sebagai bini dia orang. Walaupun wanita ataupun juri tersebut sudah berkahwin ataupun masih lagi mempunyai suami dan sebagainya, dia orang terpaksa akur dengan orang kata apa, terms pertandingan ni ataupun adat ini, dan akhirnya mereka terpaksa berkahwin dengan lelaki yang memenangi pertandingan tersebut. Tak pasal-pasal. Yang perempuan ni pun satu, dah tahu dah berlaki, dah bersuami, gatal nak jadi juri. Kahwin free. Alright guys, so kita dah ke Nigeria tadi. Kali ni kita akan ke Papua New Guinea. Yes, negara yang baru kena bantai dengan Malaysia 10-0 hari tu. Dia orang pun sebenarnya ada festival yang agak, bagi aku, yang ini aku kena disclaimer awal-awal lah, agak meloyakan lah. So kalau korang tengah makan ke apa, skip lah, tengok lain kali lah. Alright, festival yang diberi nama Sambian San. Sambian San ni adalah, Sambian ni suku kaum diorang lah, yang ada dekat Papua New Guinea ni. Diorang ni ada mengamalkan beberapa ritual untuk anak mereka yang berumur mula daripada 7 tahun. That's why nama dia Sambian San, festival diorang lah. Alright, so apa yang diorang akan buat dekat dalam festival ni? Okay, acara utama untuk festival ini, yang pertama sekali, budak-budak lelaki ini yang berusia bermula daripada 7 tahun ini perlu menjolok hidung diorang menggunakan kayu ataupun rumput sehingga mengeluarkan darah yang banyak. So diorang akan hiris, diorang akan tajamkan kayu-kayu yang ada tu untuk diorang cocok untuk keluar darah. Dia orang kena buat sampai keluar darah. Alright. So kenapa dia orang kena buat benda ni? Adalah dia orang percaya yang ritual ini dibuat untuk melancarkan pertumbuhan dan menambahkan lagi kekuatan budak-budak ni, sebab dia orang percaya bila seorang anak lelaki ni lahir, kejantanan ataupun roh kekuatan lelaki itu dah berkurang ataupun boleh jadi dah hilang. Hilang ke mana? Dah diambil oleh sang ibu yang melahirkannya. Sebab mak dia tekan memerlukan kekuatan, so dia sedut baby ni punya kekuatan, so lahirlah budak ni. Macam tu lah lebih kurang dia orang punya kepercayaan lah. Alright, selain itu guys, untuk membuktikan bahawa budak-budak lelaki ni memang kuat, memang cekal sehingga mampu tahan sakit, diorang sebenarnya ada lagi ritual yang nak uji lagi budak-budak ni. Sebab diorang nak jadikan budak ni sebagai seorang pejuang yang mampu melindungi orang-orang kampung diorang bila diorang dah dewasa nanti. Alright, so selepas dah settle fasa cocok tu, diorang kena lalui satu fasa yang bagi aku agak meloyakan ni lah. So ready guys? Apa yang diorang buat? Diorang perlu mendapatkan sumber sperma lelaki yang berusia daripada 13 hingga 21 tahun dengan syarat utama mereka belum berkahwin. Diorang kena minta dekat abang-abang diorang, bukan minta lah, diorang ada lah benda yang diorang buat. Diorang dapatkan sperm diorang ni dan diorang kumpulkan satu tempat. Kenapa diorang buat benda ni? Kenapa kena collect sperma daripada umur-umur ni, tak kahwin dan sebagainya? Tujuan diorang buat benda ni adalah disebabkan mereka perlu minum sperma lelaki-lelaki tadi. Minum. Bukan bukan air ketau. Yang ni air. Okey, mereka, kenapa dia orang buat macam ni? Mereka beranggapan selepas minum air mani lelaki dewasa ni akan ada roh maskulin ataupun ataupun roh kejantanan lelaki itu akan masuk ke dalam diri budak-budak ni. So lepas dia orang dah minum, prosedur tu dah lengkap, apa yang dia orang kena buat? Okey, lepas dah settle kan, dah cocok, dah minum, dia orang terus perlu mulakan hidup secara berpisah dengan ibu bapa mereka. Antaranya perlu tinggal di sebuah pondok yang semuanya penghuni lelaki selama 3 tahun. Sesiapa anak-anak lelaki yang rebel, yang tolak ritual-ritual ini, diorang akan dihukum mati oleh
suku kaum diorang sendiri. Sebab tu kebanyakan orang Papua ni sanggup buat benda-benda macam ni daripada mereka mati. Takut matilah, senang cerita kan. Siapa tak takut mati kan? That's why diorang kena akur dengan ritual ini walaupun ketika itu mereka baru saja berusia 7 tahun. 7 tahun tahu apa je? Orang suruh cocok, orang suruh minum. So maknanya diorang kalah 10-0 sebab alright guys, yang ini tak payah. Ini tak payah skip makan lah. Yang ini best. Tak adalah best saja je. Okay, tadi kita dah cerita pasal 2 festival yang berada di Afrika. Okay, so ada satu lagi festival, tapi Butan ni Afrika juga, tak silap aku. Butan. Macam mana sebut dia? Macam tu lah. Alright, diorang ni ada festival Bomena Butan. Apa benda tu? Kalau nak difahamkan secara senang, secara detail, adalah festival masuk bilik kekasih senyap-senyap. Yes. Alright. Tak percaya? Jom kita cerita. Di negara Butan, diorang ada mengamalkan satu tradisi di mana lelaki yang berusia 17 tahun ke atas boleh menyelinap masuk bilik kekasih mereka secara senyap-senyap tanpa pengetahuan orang tua diorang. And kalau dah masuk bilik tu, buat apa lagi? Macam biasa lah, tutup lampu, tutup itu, tutup ini, nama pun lelaki perempuan, pasangan pula tu, selinap masuk. Itulah hubungan yang akan diorang lakukan. Yeah boy. That's it. That lovely. Alright, tetapi guys, bukan sedap semata lah festival ini. Diorang akan lakukan festival ini dalam masa tempoh 1 hari saja dengan syarat selepas diorang dah selesai kerjaan diorang kat dalam bilik itu, yang lelaki ni perlu balik sebelum waktu pagi menjelma. So maknanya sebelum matahari tu terbit, dia kena lari balik kat rumah dia. Maknanya dalam rumah tu kena kerja clear lah, kosong lah. Yang tinggal perempuan tu je lah. Sebab apa? Kalau lelaki tersebut tak balik sampai keesokan paginya, ataupun kena tangkap ataupun kantoi whatsoever, maka lelaki tersebut perlu berkahwin dengan perempuan yang dia tidur tadi. Dia lebih kurang macam terms tangkap basah lah kan. Tapi malam tu dia bagi, siang tu tak boleh. Macam tu lah. Okay, kira macam dapat kahwin free gitu je lah. Kalau diorang ni ditangkap berdua-duaan dekat dalam bilik. Okay, benda ini pernah dijadikan sebagai isu di dalam puak diorang disebabkan pernah terjadi diorang melakukan benda ini secara berkumpulan. Kau faham sendirilah. Kawan yang lelaki ni ajak kawan masuk dalam bilik makwa dia, and benda ini tak boleh dilarang disebabkan diorang masih lagi dalam tempoh festival. Tapi guys, benda itu tidak menghalang budaya ataupun festival ini berlangsung sampai ke hari ini, dan budaya tersebut ataupun festival tersebut masih lagi aktif sehingga ke hari ini. So kat situ aku tak tahulah kan apa. Jangan pula lepas ni kau nak pergi pindah Butan tu. Benda tu memang tak boleh lah. Dekat Malaysia ni pun tak payah tunggu 17 tahun. Tak banyak dah benda ni jadi kan. So benda ni korang kena aware lah. Diorang kepercayaan diorang lah. Kita tak payahlah buat. Dah kan. Alright. So yang last ni aku rasa tak banyak sangat pun. Cuma aku rasa pelik lah. Boleh pula ada satu hari specialist nak bagi anak dia pergi masuk bilik kekasih dia, menjelinap masuk tau. Which is kalau kata malam tu bapak ke mak ke jumpa, tak boleh buat apa-apa lah. So guys, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Yang mana baik kita ambilkan sebagai ukuran, yang tak baik kita ambil sebagai pengajaran. See you and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.